Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya. Terima kasih yang dah subscribe dan yang baru datang tu subscribe. Hari ni aku nak review satu anime iaitu Tate no Yusha ataupun lebih dikenali sebagai Rising Shield Hero. Cerita ni dia tentang satu kerajaan yang akan panggil 4 hero apabila ada satu gelombang bencana. Dan cerita ni dia bukan cerita tentang 4 hero tu, tetapi dia akan berceritakan tentang salah satu hero je, iaitu hero perisai. Dan yang lagi 3 tu adalah pedang, tombak dan juga panah. Naofumi adalah seorang otaku yang suka menyendiri dalam bilik dia. Dan dia pun tak bekerja. Jadi duit dia semua tu datang daripada mak ayah dia lah. Mak ayah dia tolong sara dia. Dan dia juga masih belajar di universiti. Dan kebiasaannya Naofumi ni kan, kalau dia tak ada duit, dia akan pergi ke perpustakaan untuk baca manga ataupun light novel. Dan satu hari ni dia pun kekurangan duit. Dia pun pergi ke, macam kebiasaan dia, macam aku cakap tadi kan, dia pun pergi ke perpustakaan untuk baca light novel ataupun manga. Waktu dia duduk mencari tu, dia pun terjumpalah satu buku, iaitu buku tentang kerajaan Meromak, yang bercerita tentang 4 hero kardia ataupun hero suci. Itu pedang, perisai, panah dan juga tombak. Dia pun baca lah kan, dan dia gelak waktu dia nampak perisai tu, sebab perisai selalunya akan menjadi pertahanan kan, bukannya serangan. Jadi dia pun gelak lah kan. Dan dia baca dan sampai ke muka surat tentang hero perisai kosong. Dia pun buka. Tiba ada satu cahaya yang muncul. Dan dia pun terbaring dengan lagi 3 orang lelaki yang tidak dikenali. Sedangkan ada beberapa orang yang memakai jubah hitam, lebih kurang macam tu lah kan. Dan mereka pun dibawa ke raja lepas tu. Mereka dibawa ke raja dan mereka pun memperkenalkan diri. Dan raja tu pun macam, aku pun tak tahu lah kan, tapi dia macam tak suka sangat dengan Naofumi. Sebab Naofumi adalah hero perisai. Lepas tu bilik. Lepas tu mereka bincang sebab mereka pun akan mengembara, tapi mereka tak boleh mengembara bersama-sama sebab kalau tak lagi mereka punya level tak up. Itulah masalahnya. Lepas tu keesokan harinya, sebelum tu mereka ni sebenarnya masing-masing datang daripada masa dan zaman yang berbeza. Mereka pun macam tak kenal, mereka macam tak duduk kat Jepun yang sama lah, senang cakap. Lepas tu keesokan harinya mereka pun dapat satu mereka dapat geng mereka sendiri, tapi bukan mereka yang pilih, tapi macam orang tu sendiri yang pilih dengan siapa yang mereka nak. Lepas tu semua pakat pergi dekat Motoyasu. Dan si Naofumi ni kan, dia tak ada siapa pun yang pergi kat dia. Motoyasu tombak, Ren pedang, Itsuki panah. Itsuki lah kira paling muda. Yang paling tua Motoyasu. Lepas tu, selain daripada tu, si Naofumi ni pun macam tak ni lah kan, sebab yelah dia dah perisai. Lepas tu nak kena seorang-seorang pula, memang tak fair lah. Lepas tu raja tu pun cakap lah kan, katanya ada satu kebocoran rahsia yang katanya Naofumi tak tahu apa-apa tentang dunia tu. So sebab tu lah ramai orang tak suka, macam tak mahu dengan Naofumi. Lepas tu
si salah seorang daripada geng Motoyasu tu pun pergilah dekat Naofumi sebab dia kata biar saya yang jadi geng dia. Dan perempuan tu bernama Malti. Dan dia ni juga sebenarnya adalah anak raja yang sulung lah kan, puteri pertama. Tapi dia takkan dapat tahta sebagai ratu. Sebab dalam kerajaan mereka ni, sistem dia unik sikit tau. Iaitu ratu lagi berkuasa daripada raja. Lepas tu si Malti ni pula dia gila kuasa. Macam tu. Dan si Malti ni pun masuklah kumpulan Naofumi. Dia pun macam biasa lah kan, dah gila kuasa, dia pun goda lah si Naofumi ni. Bentar-bentar Naofumi dapat duit kerajaan. Dan lepas tu sebab dah lah tak ada orang nak dengan Naofumi kan, mestilah dia dapat duit lebih. Kerajaan bagi semua sama, tapi disebabkan perbezaan beberapa orang dalam kumpulan tu dah, jadi Naofumi tu dia dapat dapat kelebihan lah kan, sebab tak ada siapa sangat nak dengan dia, jadi dapat keuntungan lah kan. Si Malti ni pula duk goda-goda dia nak beli yang tu, nak beli yang ni. Malam pula mereka pergi duduk kat dalam lebih kurang macam hotel, ada restoran sekali. Mereka makan dekat Malti ni, ajaklah si Naofumi minum, tapi Naofumi ni tak mau. Jadi lepas tu dia terus pergi tidur. Dia dengar kan bilik sebelah dia tu ada si si Izuki dengan Motoyasu kot, tak silap. Bangun esok pagi je tu yang episod bagi aku macam kalau aku dapat tumbuk si Malti tu memang aku tumbuk lah. Tapi sebab kita ni lelaki yang budiman lah kan, jadi kita pun tak apalah, biarkan saja. Si Malti tu dia lapor dekat raja, katanya dia telah dirogol oleh Naofumi. Dan dia buat malam tu, dia letak barang-barang Malti, dia letak barang-barang dia dalam bilik Naofumi. Lepas tu dia pergi dalam bilik Motoyasu, dia buat macam dia kena rogol. Jadi part tu memang aku macam memang geram gila yang Malti tu. Dah lah dia guna duit Naofumi banyak, duit Naofumi tinggal sikit je kot. Lepas tu si raja pun macam dah anak dia tak mau tunjuk kata kesalahan anak dia, sedangkan dia tahu perangai anak dia macam mana. Lepas tu si Motoyasu pun sebab terlalu lurus bendui, dia tak periksa betul-betul lagi. Dia terus salahkan Naofumi juga. Naofumi pun macam apa dia tiba-tiba masalahkan dia, sedangkan dia pun tak tahu apa-apa. Jadi lepas tu mereka pun sembang panjang, sembang. Si Naofumi ni pun macam dah penat lah kan, memang dah meluat. Dia pun rasa macam putih asa dah dengan orang sekeliling dia tu. Dia cakap katanya lebih baik tak payah duk panggil hero perisai, lebih baik tak payah duk panggil hero perisai. Dia pun macam dah putih asa dengan marah. Sorry, aku sakit sebab tu aku macam tak okey sikit. Lepas tu dia pun macam marah. Tentera pun macam nak serang dia. Dia pun cakap lah kan, katanya panggil pulangkanlah dia ke dunia lain. Pulangkanlah dia ke dunia dia balik. Panggillah hero lain. Lepas tu si raja cakap macam ni, kalau boleh lepo pun nak buat macam tu, tapi malangnya lepo kena bagi ke semua hero mati dulu, baru boleh panggil hero lain. Kisahnya macam tu lah. Lepas tu geng-geng yang Raihan Izuki dengan Motoyasu pun macam terkejut. Lepas tu dia pun macam kena hukuman, iaitu dia terpaksa mengembara seorang diri, dan juga dia takkan dapat bantuan daripada raja. Lebih kurang macam tu lah kan. Lepas tu dia pun cakap, dia pun macam marah lah kan, sebab dia hero perisai je, korang betul lah bayangkan, kesian kat dia. Lepas tu dia pun
macam memberontak sikit. Lepas tu tentera tu pun macam serang dia. Dia pun hentak dia punya perisai tu dekat atas lantai. Lepas tu keluarlah satu gelombang yang kuat. Lepas tu dia pun dah nak pergi tu, dia ambil duit dalam dia punya perisai yang dia sembunyikan tu. Dia baling dekat Marty. Dia kata yang tu je yang awak nak kan. Dia pun pergilah dengan perasaan yang sedih. Dia cakap katanya dia pergi dengan kehilangan maruah, harga diri dan juga dia punya macam-macam lah kan. Dan selepas tu dia pun waktu, sebab memang yang waktu lepas dia cakap tu kan, satu dunia dia tengok. Jadi dia dikira macam kriminal lah kan. Lepas tu ada seorang ni, iaitu tukang buat senjata dengan perisai ni. Naofumi pernah pergi kedai dia dengan Marty. Lepas tu si dia pun macam tumbuk Naofumi. Lepas tu Naofumi pun cakap lah kan, tumbuklah dia, awak tak tumbuk. Lepas tu yang lelaki tu pun tengok dalam mata Naofumi. Dia kata, mata tu, saya kenal mata tu. Lepas tu dia pun tak jadilah tumbuk. Dia bagi satu kering apa lebih macam tu lah kan. Lepas tu Naofumi pun pakai lah. Naofumi pakai, dia pun pergi lah. Lepas tu dia pun mengembaralah seorang diri. Dia pun berdikari. Dia dapat belajar tentang ubat-ubatan. Dia belajar tentang macam nak kuatkan senjata, macam nak berdikari. Tak lama lepas tu dia pun terjumpa dengan seorang penjual budak. Penjual budak tu pun tanyalah kan, awak nak beli budak tak? Lepas tu Naofumi pun tanyalah kan, apa yang saya dapat dengan beli budak? Lepas tu si penjual budak tu cakap, budak tak dapat tipu, tak dapat nak bunuh tuan dia, dan juga tak dapat nak khianat tuan dia. Macam tu. Lepas tu Naofumi pun macam tertarik. Dia pun ikutlah penjual budak tu pergi ke dia punya kedai. Penjual budak tu tunjuk macam-macam raksasa, tapi Naofumi tak mau. Dia terjumpalah satu orang panggil apa, demi human, iaitu manusia separuh haiwan, iaitu Raphtalia. Raphtalia ni adalah separuh rakun, separuh manusia. Comel tu. Lepas tu mereka pun, Naofumi pun belilah Raphtalia. Lepas tu waktu dia beli tu, si penjual budak tu buat satu lambang dekat dada Raphtalia. Raphtalia ni perempuan datang, perempuan ingat lelaki pula. Lepas tu Raphtalia ni sebenarnya tengah sakit, tapi si Naofumi ni jaga dia dengan elok, bagi makan ubat. Lepas tu tak lama kemudian si Raphtalia ni pun dah besar, dah sihat. Dia pun dah beli macam peralatan lengkap untuk lawan lah kan, iaitu pisau. Lepas tu ada sikit perisai lah, sikit lah. Lepas tu mula-mula Raphtalia ni macam tak mau lawan tau, tapi sebab Naofumi paksa dia lawan. Dan Naofumi sebenarnya baik tau, dia bukan jahat. Dan tak lama kemudian Raphtalia pun dah besar. Memang dah besar gila, tapi sebab Naofumi selalu duduk tengok Raphtalia, jadi Naofumi pun macam tak perasan kata Raphtalia dah besar. Lepas tu dia pun pergi ke kedai peralatan balik yang aku cakap nak tumbuk dia lah kan. Lepas tu si Naofumi ni dia pun tak perasan, tapi orang lain perasan kata Raphtalia tu dah besar. Dan Raphtalia tu pun macam memang setia gila dekat Naofumi, sebab dia tahu katanya Naofumi tu baik. Dan rupanya memang manusia separuh haiwan ni, mereka suka dengan wira perisai. Sebab bagi mereka wira perisai je satu-satunya hero. Macam tu. Dan selain daripada tu, si Raphtalia ni pun comel. Jadi si Motoyasu tu macam tak perhati first tu. Sampailah dekat gelombang pertama kan. Waktu mereka nak lawan, waktu gelombang pertama tu, si Naofumi tak adalah pergi kat checkpoint, iaitu waktu nak lawan dengan bos. Tapi dia terpaksa, dia macam pergi selamatkan sebuah kampung ni. Sebab kampung tu
kerajaan memang tak bagi bantuan untuk pelindungan. Kesian kat mereka. Si Nafumi ni pun pilih tolong. Dia tolong. Lepas tu memang pun penduduk kat situ memang berterima kasih gila kat Nafumi. Selain daripada tu, lepas daripada gelombang pertama ni, si Nafumi ni diajak pergi ke satu satu pesta untuk macam untuk kejayaan mereka untuk gelombang pertama lah kan. Sebab mereka menang waktu gelombang pertama tu. Mereka pun macam syok. Lepas tu Motoyasu macam tak puas hati dengan Nafumi. Sebab Nafumi ada Raftalia lah. Raftalia macam dia kan comel. Jadi memang Motoyasu tak boleh lah nak tengok. Lepas tu si Marty tu, dia masih tak puas hati lagi. Dia boleh pergi tuduh katanya Nafumi tu paksa dia Raftalia tu untuk jadi budak. Si Motoyasu pun pergi. Dia cabak Nafumi untuk lawan. Kalau Motoyasu menang, Raftalia akan lepas daripada budak. Mesti Raftalia akan jadi, biasalah kan dia takkan jadi budak dah. Lepas tu si Nafumi first tu macam tak mau. Tapi raja tu pula, raja tu macam apa lagi. Tu si Nafumi pun terpaksa lah terima cabaran tu. Kalau tak dalam pertarungan tu kan, Nafumi dah menang tau. Tapi disebabkan mati kacau pertarungan tu, si Motoyasu menang. Tapi Ran dengan Isuki cakap dah katanya kalau tak Nafumi menang. Sebab Marty dah gunakan sihir angin supaya orang tak nampak. Tapi Motoyasu tetap cakap katanya dia menang. Jadi terpaksalah mereka lepaskan Raftalia daripada jadi budak. Lepas tu waktu tu memang si Nafumi bengang gila. Dia memang sedih gila. Lepas tu si Raftalia pun cakap, Raftalia tu pun cakap katanya, saya adalah pedang Tuan Nafumi. Saya adalah pedang kepada Tuan Nafumi lah kan. Dia memang, kita memang kunanya gila tengok kesetiaan Raftalia sebagai budak kepada tuan dia iaitu Nafumi. Lepas tu si Nafumi pun nampak lah betapa besarnya. Dan masa si Raftalia tu dah jadi besar lah. Dan aku tu memang nangis lah. Lepas tu si Nafumi pun cakap, aku macam selama ni dia nak dengar orang cakap macam tu je kat dia. Dan dia tak sedap selama ni si Raftalia dah cakap benda tu. Cuma dia je yang tutup hati dia. Lepas tu mereka pun dah macam dah okey kan. Si Nafumi pun pergi kat penjual budak tu lagi. Dia beli satu telur. Telur tu ikut toh lah kan. Kadang boleh dapat naga. Naga tu boleh digunakan untuk tarik kereta lah kan. Lepas tu si dapat borong filo apa dia tak kan. Nama panjang sikit aku tak ingat. Lepas tu Nafumi pun belilah kan. Beli tu keesokan harinya mereka pergi ke satu perkampungan yang dia selamatkan tu lah kan. Murah gila dia punya harga. Lepas tu kan telur tu pun pecah. Tengok mereka dapat burung. Dapat burung, mereka pun Nafumi pun belah lah kan. Dia belah, dia dapat sat je burung tu besar. Dan rupanya burung tu boleh bercakap. Nafumi pun namakan sebagai Philo. Lepas tu si Motoyasu pun pergilah dekat kampung tu. Dia claim katanya tanah tu tanah dia. Raja bagi kat dia. Lepas tu nasib baiklah ada bayang-bayang. Bayang-bayang ni adalah sekumpulan yang diperintah oleh ratu. Macam aku cakap tadi kan, ratu tu dia punya kuasa lagi besar daripada raja. Bayang-bayang ni cakap katanya tanah ni tak boleh diambil oleh Motoyasu. Lepas tu dia tak si Marty tu tak puas hati. Dia kata dia cabak Nafumi untuk berlumba dengan si Motoyasu. Kalau Nafumi kalah, tanah dapat kat Motoyasu. Kalau menang tu aku tak ingat dapat kat siapa. Tapi lepas tu macam biasalah kan mati. Dia guna cara apa panggil? Dia gunakan cara kotak untuk menang. Dia gunakan sihir. Tapi tetap si Nafumi menang. Lepas tu dia pun pergilah ke apa namanya? Dia pergilah ke sebuah kampung ni untuk buat apa tu aku tak ingat
Tapi lepas tu sebab kampung tu macam terkena satu penyakit yang memang teruk. Si Naofumi ni bagilah ubat. Naofumi ni memang hebat lah dalam buat ubat. Lepas tu Naofumi ni pun macam dia dah mengembara, sambil tu dia tolong orang. Dan dia pun dah belajar tolong orang untuk buat benda-benda macam ubat, buat alat sihir, macam-macam lah. Lepas tu si Naofumi pun dia pun apa lagi, dia datang ke kampung yang ada penyakit berjangkit. Dan dia pun carilah kan, dia sambil tolong bagi ubat. Dan dia pun carilah kan penyebab penyakit berjangkit. Itu disebabkan oleh Ran. Bukan sebab Ran sebenarnya, tapi disebabkan kecuaian Ran. Biar bangkai naga dia tak buang dengan betul. Sebab itulah ada penyakit. Lepas tu dia pun tolong uruskan. Waktu diuruskan tu dia adalah ambil sampel sikit kan. Macam biasa kan, untuk nak level up dia akan bubuh dekat perisai dia tu. Untuk perisai dia dapat buka perisai baru. Dan disebabkan sebenarnya dalam naga ada satu energi terkutuk, dia punya perisai pun dapatlah energi terkutuk. Lepas tu dia pun macam berubah jadi perisai kebencian, perisai api kebencian, macam tu. Dan Philo sebagai budak haiwan, sebab Raphtalia dia demi-human, dia masih ada manusia lagi. Tapi Philo dia memang haiwan yang boleh bertukar bentuk jadi manusia. Dia pun tak dapat nak kawal akal sihat macam Naofumi. Dan dia pun serang naga macam tu. Sebab naga tu dia dah jadi bangkai, lepas tu dia bangkit balik jadi Undeath Dragon. Macam tu. Lepas tu si Isuki pula dia pun buat kecuaian, iaitu dia dapat permintaan untuk bunuh raja di satu tempat. Dan dia pun bukan raja tapi macam penguasa lah kan. Lepas tu penguasa yang minta dia tu jahat. Sebenarnya pun penguasa tu pun jahat. Penguasa tu dia tak bagi pun satu sen pun dekat bawahan dia. Jadi kesusahan pun datang lah kepada kampung tu. Sorry sebab aku terpaksa speed sikit. Daripada tu, waktu gelombang kedua nak datang dah, dia pun sebenarnya nak bagi macam unlock level lah kan. Bila dah maximum level, dia akan diberi pilihan untuk jadi apa nanti waktu kat masa depan. Dan dia tak dibenarkan untuk unlock level sebab raja tak bagi. Lepas tu dah tak boleh nak unlock level, dia pun terpaksa lah kan minta saran daripada si tukang besi tu kan. Nasib tukang besi tu baik. Dia kata cara nak unlock level adalah cari jam pasir. Tu dia pun bagi tahu kan negara-negara yang boleh unlock level. Dan dia pun berencana pergi kat demi-human punya tempat. Jam pasir ni dia boleh tengok masa gelombang nanti bila sampai. Lepas tu boleh unlock level. Macam tu lah. Kalau hampa suka dengan cara aku berteori, tolong like, share dan subscribe. Dan minta maaf kerana aku tengah sakit. Jadi aku macam tak berapa nak ni sangat lah kan waktu berteori sekarang ni. Jadi aku minta maaf lah kan. Dan suara aku pun tak berapa nak elok sangat waktu ni. Jadi tolong subscribe . Terima kasih.